Sekejap Ana mute. Okey. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Sihat? Saya doa moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan dan pelihara tuan-tuan semua daripada bahana COVID yang sedang melanda negara kita dengan begitu teruk. Kalau kita ikutkan hari ini saja, kalau tak silap saya tadi berapa tadi, tengok 16,000 kes ke apa. Dah menjadi-jadi kes sekarang. Jadi berjaga-jagalah tuan-tuan. Kalau ada peluang untuk pergi ambil vaksin tu, pergilah ambil vaksin. Ya. Janganlah kita tertipu dengan dakyah-dakyah yang orang kata sebenarnya membahayakan diri kita. Jadi lebih baik kita follow pihak yang berautoriti, pihak yang lebih dipercayai. Kalau kita follow KKM, kita follow para mufti, asatizah kita, ya, untuk kita pergi mengambil vaksin. Jadi insya-Allah malam ni setelah sekian kali lamanya saya tidak live lah. Jadi hari ini alhamdulillah saya ambil peluang untuk kita live kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah seperti biasa kita akan baca dahulu ayat-ayat yang mana kita akan tafsirkan sebentar lagi. Insya-Allah ayat yang menjadi pilihan kita pada malam ini adalah sambungan daripada surah Al-Kahfi, yang mana insya-Allah kita akan baca bermula daripada ayat yang ke-45 sehinggalah ayat yang ke-53. Dan qiraat yang kita akan bacakan pada hari ini adalah riwayat Hafs sahajalah. Riwayat yang menjadi satu riwayat yang orang kata paling masyhur di dunia adalah riwayat Hafs an Asim, ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jadi kita telah selesai membaca ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi. Menarik tuan-tuan, kita kalau perhatikan Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca Al-Quran secara berlagu, kan? Di mana benda itu tidak wujud di dalam kita kata dalam kitab-kitab ahli kitab yang sekarang, kan? Maksud dia, kalau kita dengar orang baca Bible, kan, pertama sekali dahlah Bible itu kebanyakan mereka dibaca dengan terjemahan sahaja, kan? Kalau kita lihat orang putih, dia baca Bible orang putih, kan? Orang orang kita katalah orang mana, negara mana, katakanlah negara orang kat sini mungkin dia baca Bible bahasa Melayu. Orang di katalah Korea baca Bible bahasa Korea. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa terjemahan ini untuk mereka beribadah, kan? Dia lain dengan Al-Quran. Yang mana kita, kan, kita letaklah kita ni di mana-mana negara sahaja dalam dunia, kita tetap membaca Quran yang sama, Quran yang satu, iaitu kita semua kena baca dalam bahasa Arab. Bukan setakat tu saja, bahkan lagu-lagu yang kita bawa tu seakan-akan serupa antara kita sebenarnya. Maksud dia kita semua membaca Al-Quran secara berlagu. Bila kita dengar sesuatu secara berlagu ni, dia lebih menenangkan jiwa berbanding kalau kita dengar straight je, kan? Sebab tu Nabi SAW suruh, benda ni bukan kita kata ikhtira' ataupun kita kata orang nak syok-syok saja, tidak. Tetapi membaca Al-Quran secara berlagu merupakan satu tuntutan syarak, kan? Jadi memang Nabi SAW suruh, sebab memang ia memberi kesan kepada jiwa kita bila kita mendengar Al-Quran itu secara berlagu, ya. Jadi alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada agama-agama yang lain, kan? Jadi alhamdulillah. Walaupun sekarang kalau kita lihat ada juga ada orang-orang dari dalam agama Nasrani cuba untuk melagukan Bible, tapi nampak bunyi pelik sangat yang mereka sendiri tak boleh nak terima sebab dia tidak menjadi amalan kebiasaan mereka selama ini. Itulah kata alhamdulillah kita ada Al-Quran. Jadi perbanyakkanlah baca Al-Quran dan sekali-sekala cubalah melagukan Al-Quran. Ikutlah lagu apa yang rasa sesuai di hati. Cuma janganlah pergi pilih lagu-lagu yang kita biasa dengar tu ataupun lagu-lagu yang ada di radio tu cuba nak bawa dalam Al-Quran. Tu janganlah dibawa sebab ia orang kata apa? Dia mengurangkan kita, seolah-olah kita tidak menghormati kesucian Al-Quran. Nak bawa lagu, bawalah lagu, kalau boleh kita dengarlah bacaan-bacaan Hijaz. Kalau saya sangat minat dengan bacaan-bacaan Hijaz, di mana imam-imam di Masjid Haram, imam-imam Arab ni, walaupun imam-imam di bahagian Khalij lah kita kata, mereka ni kalau baca Al-Quran dia ada satu jenis bacaan yang orang kata sedap didengarlah. Jadi tuan-tuan selalulah dengar bacaan-bacaan imam-imam sebegini, dan insya-Allah sampai masa dia Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hati tuan-tuan supaya tuan-tuan juga boleh melagukan Al-Quran seperti mana mereka melagukannya, ya. Jadi kita pergi kepada ayat yang kita akan tafsirkan pada malam ini. Pertama sekali adalah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا."
dan kemukakanlah kepada mereka satu misal pembandingan. Di mana kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan daripada langit, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain dan kembang suburlah ia. Disebabkan air itu. Kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah Allah adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam kelas, dalam sesi yang lepas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala membawakan satu kisah, di mana kisah tersebut menceritakan antara dua orang sahabat lah kita kata, yang mana satu orang itu adalah orang yang beriman tetapi tidak mempunyai harta yang banyak, yang orang yang kedua adalah orang yang orang yang kafir tetapi memiliki harta yang sangat-sangat banyak. Kan? Bukan setakat itu, bahkan dia mempunyai semua harta dan juga anak beranak yang banyak. Orang-orang pengikutlah semua yang dia ada. Jadi selepas mana kita tahu kisah penghujung kisah tersebut, di mana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan segala kebun-kebun yang dia ada. Maka selepas habis kisah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan ini adalah mengenai kehidupan manusia. Dan kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam berulang kali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan membandingkan kehidupan dunia ini, kehidupan kita di dunia seperti mana air hujan yang turun ke langit, yang turun dari langit. Air hujan yang turun daripada langit. Yang mana air ini dia akan jatuh ke bumi dan daripada air tersebut akan keluarlah tanaman-tanaman. Ada macam mana yang kita tahu tanaman-tanaman ni sampai masanya ia akan kering. Bila mana air itu telah hilang, maka tanaman-tanaman itu akan kering, maka kemudian dia akan menjadi hancur lalu ditiup angin. Para ulama menyebutkan bahawa inilah bagaimana kehidupan seseorang manusia. Di mana pada asalnya bila mana air turun, maka dia bermulalah kehidupan dia daripada kecil. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut zayyan hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, di mana sampai satu masa tanaman kita akan subur. Maksudnya di saat masa kita bermula sebagai satu bayi yang lemah, kemudian akhirnya kita akan membesar dan menjadi seorang manusia yang gagah, seorang manusia yang berkemampuan untuk melakukan pelbagai perkara. Tetapi sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan lupa tentang benda ni. Sampai satu masa kita akan kering. Dalam erti kata seperti mana tanaman tadi kering, kita juga akan kering dalam erti kata kita akan mati. Dan bila kita mati, maka kita seolah-olah tanaman yang akhirnya hancur dan kering lalu ditiup angin. Maksudnya kita ni dalam kehidupan kita, tak kisahlah kita sampai ke tahap yang mana, kita sampai ke tahap yang orang yang paling kaya ataupun kita sampai ke tahap orang yang paling berkuasa, akan sampai satu masa dia kita semua akan pergi. Kan? Bila kita tahu tentang perkara itu, maka hendaklah kita orang yang sedar tentang perkara ini, maka dia akan sedar bahawa dunia ni satu benda yang sementara. Kalau kita lihat Al-Imam Ar-Razi, bila mana dia mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan idrib lahum mathalan akhar yadullu ala haqaratid dunya wa qillati baqaiha. Okey, kalau kita lihat sebelum ni menceritakan tentang bagaimana orang musyrikin yang sangat berbangga dengan harta mereka, kan, sangat berbangga dengan harta dan juga kuasa mereka, maka Imam Ar-Razi kata ayat ini nak menunjukkan kepada manusia, nak menegaskan kepada manusia, yadullu ala haqaratid dunya, bahawa kehinaan dunia ini sangat-sangat hina, wa qillati baqaiha, dan dunia ini tidak akan kekal. Jadi janganlah kita terlampau tenggelam di dalam dunia, kita berusaha terlampau banyak untuk mendapatkan harta dan juga kita berbangga dengan harta tersebut sampai menjadi bongkak dan riak, seolah-olah harta kita ni akan kekal selama-lamanya. Sebab tu dalam surah yang lain kita selalu baca yahsabu annama lahu akhladah. Kadang-kadang orang ni menyangkakan bahawa harta dia itu, walaupun surah ini merujuk kepada seseorang, tetapi ini adalah satu sifat yang ada dalam ramai di kalangan kita, yang bila dia terlampau kaya dia rasa seolah-olah dia akan hidup kekal
selama-lamanya. Maksud dia tenggelam, tidak menyedari tujuan kehidupan ini. Jadi begitulah kita di dalam dunia ini, maka kita perlu sedar bahawa dalam sampai satu masa kita semua akan pergi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sejurus selepas ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka ketahuilah bahawa harta benda dan anak pinak itu ialah satu perhiasan hidup di dunia. Manakala amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala nak tegaskan, kita kena ingat ayat ini turun ketika mana Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan musyrikin yang kaya, yang berlagak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan harta dan anak-anak yang kamu sangat banggakan, itu hanyalah satu perhiasan dunia. Yang mana perhiasan ini kata ulama al-mal wal banun zinah yatazayyanu biha al-insan fi hadhihi ad-dunya wa yatabaha biha ala ghairi. Harta dan anak adalah satu perhiasan yang mana seseorang itu menggunakan perhiasan itu di atas dunia ini dan wa yatabaha biha ala ghairi, dan dia menunjukkan atas orang-orang yang lain. Kan, kerana harta itu, kepada harta itu ada terdapat seperti mana yang Al-Imam Al-Qurtubi sebutkan jamalan wa naf'an. Pada harta itu ada kecantikan dan manfaat, dan pada anak pula terdapat kekuatan, kuwah. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua benda yang sangat manusia pentingkan, iaitu harta dan anak pinak. Kan, menarik kat sini, kalau kita lihat pada ayat ini, Al-Imam Al-Alusi dia menyebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkedepankan, menyebut harta terlebih dahulu ke atas anak pinak. Kerana kan harta ni, dia kata harta ni dia, kalau kita harta ni dia bukan kata dia, kalau dia jauh lebih penting. Dalam arti kata dia, macam mana kita nak kata, kalau kita ada anak-anak banyak tapi tak ada harta, dia tak jadi. Kan? Maka ada harta banyak, tak ada anak-anak pun, dia kurang sikit mudarat dia berbanding dengan ada anak banyak tapi tak ada harta. Jadi nampak di situ bahawa manusia sangat-sangat mementingkan harta, kemudian barulah dia mementingkan anak-anak. Kan? Jadi al-mal wal banun zina haya, didahulukan harta. Walaupun begitu, maka kedua-duanya adalah perhiasan dunia. Kan? Menarik, ulama juga menyebut al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan zina. Zina ni bermaksud perhiasan. Kan? Dan dia bukanlah kita kata menunjukkan kepada status ataupun menunjukkan kepada kemuliaan seseorang sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat perhiasan. Perhiasan ni boleh ada pada benda yang kosong pun boleh. Maksud dia benda yang perhiasan ni, contoh kita letak benda yang benda yang kata-kata sangat simple, kan, benda yang sebenarnya orang tak berapa nak pandang sangat, kan, kita letaklah perhiasan pada diri dia. Tapi itu tidak mengubah bahawa benda itu masih lagi dalam status asal dia, bahawa dia hanyalah benda yang tiada apa-apa. Kerana kata Al-Imam Syekh Tantawi, dia kata harta dan anak-anak ni la yasih an tuzanu bihima aqdarun nas. Harta dan anak-anak tidak boleh digunakan sebagai kriteria penilaian kemuliaan seseorang. Tak boleh. Kan? Wa inna ma tuzanu aqdarin nas bil iman wal amalus salih. Adapun kemuliaan seseorang, kriteria penilaian seseorang itu perlulah daripada iman dan juga amalan salih. Jadi bukan bermaksud orang tu harta dia banyak, anak-anak dia banyak, dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak macam tu. Kerana itu semua hanyalah satu perhiasan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ni kadang-kadang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dia, memberikan nikmat kepada dia, maka dia menyangkakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan diri dia. Tidak bermaksud begitu. Bukan bermaksud orang yang kaya dia berada di atas kebenaran. Bukan bermaksud orang yang berkuasa dia yang berada di atas kebenaran. Kata Syekh Tantawi, la yasih
an tuzanu bihima aqdarin nas. Jangan kita menilai seseorang berdasarkan kepada harta dia dan juga kekuasaan yang dia ada. Okey. Jadi jelas ya di situ, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Adapun apa yang berbaki adalah amal-amalan yang soleh. Itu yang akan kekal. Apa yang akan kekal adalah amalan-amalan yang soleh. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah telah membawa pelbagai pendapat para ulama menjelaskan tentang amalan-amalan yang soleh. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan, ada yang kata solat, puasa yang dimaksudkan dalam ayat inilah. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah am, yashmal jami' a'malis salihah. Yang mana ayat ini adalah umum, yang mana dia merangkumi segala amalan-amalan yang soleh. Dan amalan-amalan soleh kita lah yang akan kita bawa bersama kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata wal baqiyat as-salihatu khairun 'inda rabbik. Amalan-amalan yang soleh itu adalah lebih baik di sisi Tuhan kamu, untuk diberikan balasan pahala di hari akhirat kemudian. Wa khairun amala, dan kamu patut letak harapan pada amalan-amalan soleh kamu. Jangan letakkan harapan pada benda-benda yang selain daripada itu, yang lebih yang lara dan juga perkara-perkara yang batil. Maka begitulah kita tuan-tuan. Apa yang kita ada sekarang kesemuanya akan pergi. Ada pun yang akan mengiringi kita bukanlah harta-harta kita yang kita sedang pegang sekarang, tetapi hanyalah amalan-amalan soleh yang akan kita bawa bersama kita ke dalam kubur. Sebab tu nanti orang-orang yang beriman nanti amal-amalan soleh dia akan seperti mana di dalam hadis Al-Barra, yang mana amalan-amalan soleh dia akan dijelmakan dalam bentuk seseorang yang lelaki yang sangat-sangat cantik paras rupa dia. Jadi itu yang akan membawa kita bersama-sama di dalam kubur tuan-tuan. Jadi janganlah risau, walaupun kita dalam atas dunia ni kita tidaklah tidaklah sangat berharta, kita tidaklah sangat berjaya berbanding dengan orang lain, tetapi ingatlah kriteria penilaian seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bergantung kepada amalan soleh kita. Apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan kita bawa. Jadi untuk nak menampakkan lagi benda ni, kan, nak menampakkan lagi kepentingan ni, Allah Subhanahu Wa Taala terus membawa keadaan di mana perkara-perkara itu akan menjadi zahir. Di mana amalan soleh itu yang penting, adapun segala harta dan kekuasaan itu tidak berapa penting. Bila benda itu akan nampak secara zahir dalam ayat yang selepas dia, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Jadi bila perkara ini akan nampak zahir, bila benda tu akan nampak dah jelas pada mata kita dan kita tak boleh nak lari dah daripada perkara itu, iaitu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mencabut gunung-gunung ini dan menerbangkan ia, kan. Maksud dia gunung-gunung yang kita nampak dia terpasak dengan begitu kuatlah, sebab gunung-gunung ni dia memasak. Okey, alam naj'alil arda mihada. Gunung-gunung ni dia memasak bumi, tetapi pada hari akhirat ia akan hancur dan luluh, seperti mana akan berterbangan macam seolah-olah serangga-serangga yang kecil, kan. Falam nuwa wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda bariza. Ketika hari akhirat, ketika hari mahsyar, maka bumi ini akan menjadi flat. Okay, dia akan menjadi terdedah nyata. Flat di mana kita tak akan nampak sebarang asjar, kita tidak akan nampak sebarang pokok, kita tidak akan nampak apa-apa gunung ganang, tidak ada. Maka benda itu berlaku dikala bumi ini flat, yang mana semua orang boleh nampak daripada awal sampai ke akhir, dia sangat flat. Okey, ini adalah pada hari akhirat nanti. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami akan menghimpunkan semua daripada mereka. Tak kisahlah yang kaya ke, yang miskin ke, yang baik ke, yang jahat, semua akan dihimpunkan. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada seorang pun akan terlepas daripada perhimpunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kitab-kitab amalan pula akan dibentangkan, kan. Kita semua tahulah, kita semua ada kitab-kitab amalan. Kita semua ada malaikat yang sentiasa mencatat. Setiap seseorang itu ada dalam 4 malaikat yang menjaga dia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang menjaga dia, ada juga malaikat anil yamini wa anis shimali qa'id. Di mana ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya ada malaikat yang akan mencatat amalan-amalan dia. Jadi setiap daripada kita ada suratan amalan kita.
Yang mana nanti pada hari akhirat kita macam yang kita tahulah, amalan kita, adakah kalau kita dapat fa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang dapat kitab amalan dia dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan melalui satu amalan hisab yang sangat-sangat mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang akan mendapat kitab amalan dia dengan tangan kiri daripada sebelah belakang. Sebab ada ayat kata bishimali, ada ayat kata wara'a dhahri. Jadi para ulama menggabungkan kedua-duanya, dia dapat dengan tangan kiri tapi daripada sebelah belakang dia dapat. Maksud dia dengan cara yang sangat-sangat tidak mulia, maka dia akan mendapat satu hisab yang sangat-sangat teruk. Jadi itulah di saat di mana segala amalan kita ini akan dibentangkan di depan kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitab kamu, cukuplah dengan kitab kamu ni, kamu akan dihitungkan. Jadi wa'uridu 'ala rabbik, dan kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Wa yaquluna ya wa'uridu 'ala rabbika saffa, dan mereka juga akan dibentangkan. Dan mereka juga akan dibentangkan dalam sufuf. Maksudnya kita akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara saf. Bukan sahaja kita amalan kita, bahkan kita juga akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk saf. Ada setengah ulama dia kata dalam bentuk satu saf, ada setengah ulama dia kata dalam bentuk sufuf. Wallahu taala alam. Itu akan berlaku kemudian hari. Kalau tuan-tuan nak tahu mana pendapat yang betul, kita tunggu jelah hari itu nanti. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Minta maaf tadi wawudi'an kita. Minta maaf tadi saya terlepas terjemahan satu ayat. Di mana kita akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk saf. Okey? Wa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami. Akan disebutkan kepada orang-orang kafir ini, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu telah datang kepada kami seperti mana kami menciptakan kamu dahulu awwala marrah. Pada kali yang pertama. Kan? Dalam bab ni apa yang dimaksudkan? Macam maksud dia kita ni, kita akan dibentangkan, kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Mungkin saya boleh baca hadis ni sebab kita boleh nampaklah, sebab Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bila dia nak mentafsirkan ayat ini, dia membawa hadis ini. Jabir ibn Abdullah mengatakan, aku telah mendapat tahu bahawa ada seorang lelaki yang telah mendengar satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini adalah riwayat Ahmad. Maka aku membeli satu unta, yang mana aku pun siapkan unta tu, maka aku pergi untuk berjumpa dengan lelaki ini. Okey. Fasirtu ilaihi syahran. Aku nak sampai kat lelaki yang aku nak jumpa tu, aku mengambil masa selama 1 bulan. Hatta qadimtu alaihi Syam. Sampailah aku sampai ke bumi Syam. Maksudnya Jabir ibn Abdullah, dia nak sampai, dia tahu ada seorang lelaki telah mendengar satu hadis Nabi SAW, maka dia orang kata apa? Buat satu persiapan untuk satu hadis. Buat satu persiapan untuk pergi bermusafir selama 1 bulan hanya untuk mendengar hadis ini. Ya. Fa idza Abdullah bin Unais faqultu lil bawa qul lahu Jabir 'ala al-ba faqala aina Abdullah qultu na'am fa akhraja. Okey, yang penting dia dalam hadis ini akhirnya dia berjumpa dengan lelaki tersebut, maka mereka pun berpelukan semua apa semua, maka dia kata dia hendak mendengar satu hadis dalam bab qisas. Aku takut kalau engkau, dia kata pada lelaki tersebut, takut engkau mati ataupun aku mati sebelum aku mendengar hadis tersebut. Aku nak dengar hadis tu. Maka berkatalah Abdullah bin Unais tadi, dia kata apa? Dia kata yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yaumal qiyamah. Okey, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, uratan ghurlan buhman, yang mana mereka akan dikumpulkan secara telanjang ghairu makhtunin. Ghurlan bermaksud ghairu makhtunin, maksudnya telanjang dan belum lagi dikhatankan. Buhman maksudnya laisa ma'ahum syai', yang mana mereka tidak mempunyai sebarang sesuatu. Maka itu yang kita maksudkan, laqad ji'tumuna, di dalam ayat tadi disebutkan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami dalam apa? Kamu datang kepada kami dan seolah dalam surah, dalam gambaran yang mana kami telah ciptakan kamu pada kali yang pertama. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi kamu menyangkakan bahawa kami tidak menjadikan
kamu mendakwa, bukan menyangkakan, kamu mendakwa bahawa kami tidak menjadikan kepada kamu satu, orang kata apa, tarikh yang tertentu untuk kamu berjumpa dengan kami. Jadi seperti mana yang kita tahu, ramai orang, kalau kita katakanlah orang musyrikin pada ketika itu dan juga ramai juga manusia pada zaman ini yang mana mereka tidak mempercayai kepada hari kebangkitan. Maka di saat itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan benda ini. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sebelum ni kamu tak nak percaya kepada hari kebangkitan. Sebelum ni kamu sangka bahawa hidup kamu adalah segala-galanya. Sebelum ni kamu sangkakan bahawa apa sahaja yang kamu buat maka tidak ada balasan. Maka pada hari ini kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan kamu sangkakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan bagi kamu sebarang hari perhitungan. Wa wudi'al kitab, maka akan dibentangkan kitab. Ini barulah kita masuk cerita tentang kitab tadi. Okey. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka pada ketika itu, okey, fataral mujrimina mushfiqin, maka akan melihatlah orang-orang yang kafir mushfiqina mimma fi, mereka akan rasa bersusah hati. Okey, mereka akan merasa takut akan apa yang tersurat di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dan mereka akan mengatakan, alangkah celakanya kami dengan kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan sesuatu benda yang kecil, tidak pula dia meninggalkan sesuatu benda yang besar, melainkan dia akan mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang mereka telah beramal dengannya wujud, ada, terpampang di depan mata, hadir pada hari itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan berlaku zalim kepada seseorang pun. Maka kepada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan gambaran. Kan kita sebutkan tadi tentang kehidupan dunia, di mana ia tidak kekal sampai masa ia akan hilang. Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik pandangan kita ini kepada satu benda yang lebih penting. Satu benda yang sebenarnya itulah di mana hari perhitungan. Segala apa yang kita lakukan atas dunia, maka di situlah kita akan nampak hasilnya. Di mana wawudi'al kitab, di mana hari di mana kita punya kitab akan terbentang dengan luas. Yang mana orang-orang musyrikin pada ketika itu, orang-orang kafir akan rasa sangat-sangat takut dengan apa yang dikandungi, apa yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka. Ingat, apa yang kita buat, segala benda dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Pada hari tersebut maka berlakulah akan setiap benda yang kita buat akan mendapat balasannya. Sebab itu yang saya bawakan hadis Nabi SAW tadi tentang qisas, ya, tentang qisas, di mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang saya sebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Tadi saya tidak baca dengan habis. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan manusia secara telanjang dan juga tidak berkhitan dan juga tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil dengan satu suara yang didengari orang yang sama, orang yang dekat dengar dengan orang yang jauh dengar semua sama. Maksudnya suara itu sama sahaja. Orang yang dekat dengar dengan kekuatan macam ni, orang yang jauh pun dengar dengan kekuatan yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut anal malik anad dayyan. Akulah raja, akulah raja, akulah al-muhasib, ataupun akulah yang akan menghitung kesemuanya. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqq hatta aqussuhum min. Maka tidak layak, tidak patut bagi seseorang daripada kalangan ahli neraka untuk masuk dalam neraka, sedangkan ada hak yang belum dipenuhi untuk seseorang daripada syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan qisas. Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan qisas. Tetapi pada ketika itu para sahabat pun bertanya, samalah juga kalau macam orang, orang yang orang ahli syurga, dia tak boleh masuk syurga. Kalau ada lagi hak orang lain ke atas dia, walaupun daripada kalangan ahli neraka, ada hak lagi, maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap melaksanakan qisas. Maka sahabat pun bertanya, macam mana kita nak bayar balik seseorang itu, sedangkan pada hari itu kita tidak memiliki apa-apa? Maka Nabi SAW menjawab, bil hasanati was sayyiat, dengan amalan-amalan yang baik dan juga amalan-amalan yang buruk. Okey, maka pada hari itu kalau kita pernah menzalimi seseorang, maka kita akan memberikan amalan-amalan yang baik kita kepada dia. Naudzubillah.
Kan segala amalan yang baik kita, kalaulah kita ni rajin, orang yang rajin bersolat, orang yang rajin buat banyak benda, tetapi kita suka mengumpat orang tu, menzalimi orang tu, maka segala amalan yang kita buat akan diberikan kepada orang tersebut. Katakanlah kalau sampai ke satu masa amalan baik kita habis, maka amalan buruk orang itu pula yang akan kita tanggung. Kita akan bawa dia punya dosa-dosa dia, kita akan tanggung. Kan? Jadi kita kena berjaga-jaga dan untuk tidak menzalimi sesiapa pun, supaya kita tidaklah orang kata al-muflis, yang datang ke hari kita menjadi al-muflis yaumal qiyamah. Kita menjadi seorang yang muflis pada hari kiamat, di mana dia telah menzalimi orang ni, dia telah mencerca orang tu, akhirnya segala amalan dia yang dia ada semua habis, amalan buruk orang lain pula yang dia kena tanggung. Jadi wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seseorang pun. Dan kita seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala dia telah menyebut beberapa kali di dalam Al-Quran, wama rabbuka bidhallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala bukanlah seseorang yang menzalimi hamba-hamba dia. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walaupun sebesar zarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahawa dia tidak menzalimi seseorang pun. Maka setiap balasan yang kita akan dapat pada hari akhirat, maka itulah balasan yang paling adil. Yang menarik dia tuan-tuan, okey, kalau kita lihat balasan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan bagi orang yang beriman, kita katakan dia bukanlah berlaku secara adil, tetapi dia berlaku sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melampau, kan, yang sangat-sangat agung, bukan melampau, yang sangat-sangat agung, kan. Dalam erti kata amalan kecil yang kita buat tapi balasan yang Allah Subhanahu wa taala beri sangat-sangatlah besar. Seolah-olah kalau kita lihat macam tak padan dengan amalan yang kita buat. Sebab tu Nabi SAW kata, setiap orang itu tidak masuk syurga dengan amalan dia, tetapi dengan rahmat Allah dan juga dengan keredaan Allah itu sendiri. Kan? Maksud dia, kalau kita nak harapkan amalan kita untuk mendapatkan ganjaran yang sebesar itu, sebenarnya tak layak pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja nak berikan. Itu untuk orang yang beriman. Adapun kalau orang-orang yang kafir, maka orang-orang kafir akan mendapat balasan mengikut, memang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi sesiapa. Allah Subhanahu Wa Taala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi segala benda. Rahmat Allah jauh, apa orang kata, sangat-sangat besar. Jadi kita harapkanlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali hari di mana kita akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus dengan ayat yang seterusnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. InsyaAllah saya harapkan dalam 9.55 kita boleh habislah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mula membawa satu kisah untuk nak kita Allah Subhanahu Wa Taala membawa balik kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memohon ataupun memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Kan, iblis ini dia adalah asalnya daripada jin. Okey, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa iblis kana minal jin. Para ulama bila mereka mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan iblis itu tidak pernah satu kali pun, orang kata apa, dalam golongan malaikat. Maksud dia, iblis ni dia memang berada di kalangan malaikat tapi dia bukan dalam golongan malaikat. Kerana daripada asal penciptaan dia, para malaikat khuliqat min nur. Para malaikat diciptakan daripada cahaya. Adapun iblis ini dia diciptakan daripada api. Kan, dia adalah jin. Jadi para malaikat ini daripada sifat mereka tidak akan sesekali menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat tidak akan sesekali berlaku di mana mereka diperintahkan Allah, mereka tidak membuat. Tak ada. Itu bukan daripada sifat para malaikat. Jin lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ini dan dia jelas. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fasajadu illa iblis. Semua sujud para malaikat kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis ni dia daripada jin sebenarnya. Kan? Cuma sebab dia banyak beribadah, maka dia dimuliakan supaya duduk di kalangan para malaikat, tapi dia tetap bukan dalam golongan malaikat. Fa fasaqa an amri rabbih. Kerana dia adalah jin. Jadi jin ni dia tidak ada sifat para malaikat tadi, ketaatan yang total. Dia tidak ada benda tu. Maka dia telah keluar, fa fasaqa, maka dia telah berlaku fasik ataupun dia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua tahu kisah tersebut. Kisah tersebut di mana iblis
diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai satu sujud ihtiram, sujud ta'zim, sujud tauqir, yang mana sujud untuk menghormati Adam alaihi salam, tetapi iblis enggan. Kerana apa iblis enggan? Kerana hasad dengki yang ada di dalam diri dia. Sebab tu ada setengah ulama menyatakan bahawa maksiat pertama yang berlaku di langit adalah disebabkan hasad. Kan iblis dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dia menyalahi perintah Allah, maka itulah awwalu dzambin fis sama, dosa yang pertama di langit, ya. Jadi hasad ni kita kena berjaga-jagalah, janganlah kita kena pandai kontrol. Hasad ni sebenarnya dia ada di dalam setiap manusia sebenarnya, tetapi dia bergantung kepada kita bagaimana kita kontrol sifat hasad itu. Kalau kita pandai menggunakan, maka dia akan menjadi ghibtah, iaitu itu bab yang lain lah, kita boleh cerita lain kali insya-Allah, ya. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allah Subhanahu wa taala menegur, adakah kamu mengambil syaitan dan juga dengan zuriat-zuriat dia sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai pelindung selain daripada aku, sedangkan syaitan ini adalah jelas mereka adalah musuh-musuh kepada kamu. Bi'salil zalimin badala, sangat-sangatlah buruk bagi orang-orang zalim apa yang mereka mengambil sebagai ganti. Maksudnya mereka menggantikan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengambil syaitan sebagai pelindung dan juga penolong, kan? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung dan juga pembantu, Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, maka pelindung mereka adalah syaitan. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Syaitan-syaitan itu mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Kan? Dan seperti mana yang kita tahu disebutkan di dalam surah Yasin ni, Allah Subhanahu wa taala sebut alam ahadi ilaikum ya bani alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak-anak Adam, bukankah aku telah mengingatkan kamu, bukankah aku telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan sesekali menyembah syaitan? Kerana apa? Kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Cukuplah kita kalau kita lihat di dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, bagaimana syaitan bersungguh-sungguh untuk bermusuh. Tuan-tuan boleh baca sahaja surah Al-Baqarah ataupun surah Al-A'raf, di mana bagaimana syaitan ini mencabar Allah Subhanahu wa taala. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kau lewatkanlah hidupku ini, kau panjangkanlah hidupku ini sampailah hari kebangkitan. Itu syaitan minta. Untuk apa? Untuk nak menyesatkan anak Adam. Jadi permusuhan, orang kata pengisytiharan satu permusuhan yang sangat-sangat besar daripada syaitan. Tetapi sayang sekali ramai lagi umat-umat Islam yang mengambil syaitan sebagai pelindung dan juga sebagai Tuhan. Kan? Jadi itu perkara yang perlu kita sedar dan perlu kita elakkan diri kita daripada terjerumus dalam perlakuan yang sangat-sangat jijik ini. Okey. Okey. Jadi bila mana kita membincangkan ayat ini, ada setengah ulama lah, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang manusia ni dia suka tengok ayat Quran, dia suka fikir yang benda-benda yang orang kata apa, benda-benda yang di luar pengajaran, kan. Jadi ini dibincangkan juga di dalam kitab tafsir, iaitu syaitan ini dia ada zuriat. Tetapi bagaimana syaitan itu ada zuriat, maka itu benda yang tidak perlu kita persoalkan. Kenapa saya sebut? Sebab saya takut kadang-kadang ialah orang yang membaca Quran ni, kadang-kadang setiap orang ni dia baca Quran, dia ada dia punya orang kata apa, muyul, inclination dia incline untuk tahu benda-benda yang benda-benda kecil-kecil macam ni lah. Jadi saya sebut awal-awal lah benda macam tu. Macam mana syaitan boleh ada zuriat, jangan tanyalah, saya tak tahu, kan. Itu wallahu ta'ala alam. Tapi apa yang perlu kita tahu, syaitan itu memang dia memiliki zuriat, dan dia dan bersama zuriat-zuriat dia sedang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh pagi dan malam untuk menyesatkan kita semua agar kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tahulah, sesiapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung, maka itulah pelindung yang sangat-sangat lemah. Bab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut, seperti mana seseorang yang mengambil, seperti mana labah-labah yang mengambil sarang dia, dia ingat sarang dia akan melindungi dia, tetapi bila mana kita sarang labah-labah, kita semua tahu cukup sekadar kita jentik sikit ataupun tak sengaja langgar, maka sarang labah-labah itu akan hancur. Ma ashhadtum khalqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kat sini, ya, bahawa jin-jin, syaitan-syaitan ni lah, Allah SWT kata mereka ni sangat lemah,
Kan? Kenapa kamu ambil mereka sebagai pelindung sedangkan mereka tidak boleh melindungi diri mereka sendiri daripada azab Allah, mereka pun tak boleh nak lindung diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, ma asyhadtum khalqas samawati wal ard, aku tidak menjadikan mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Maksud dia syaitan tidak wujud menyaksikan Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sekali daripada Allah memerlukan kepada bantuan mereka. Tak ada. Wala khalqa anfusihim, dan juga syaitan ini tak wujud, maksudnya dia tidak membantu dan tidak menyaksikan penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, aku sesekali, Allah SWT kata, aku sesekali tidak mengambil seorang yang menyesatkan orang lain sebagai pembantu. Kan, kalau dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Jadi syaitan ini sangat-sangat lemah. Tuhan-Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat lemah. Benda ini disebutkan di dalam banyak ayat-ayat yang lain. Jadi orang yang menyembah, isu dia orang yang menyembah, saya buat kelas kat luar ni. Nyamuk nak datang. Orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, mereka sebenarnya sedang mengharapkan bantuan, mereka mengharapkan perlindungan, tetapi sebenarnya Tuhan-Tuhan ini sangat-sangat lemah. Disebutkan dalam banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Dan tidak sempatlah untuk kita nak menceritakan ayat-ayat tersebut, tapi insya-Allah kalau sampai masa bolehlah kita bawa terus, sebab kita tinggal hanya 2 ayat dan masa yang sangat singkat. Wa yauma yaquluna du syuraka'i alladhina za'amtum, ingatlah pada hari di mana orang-orang yang kafir ini kan, mereka menyeru Tuhan-Tuhan, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang batil itu. Kemudian mereka menyuruh mereka untuk mendapatkan pertolongan. Yalah, mereka dah sembah sepanjang hidup mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini. Sampai masa mereka naklah hasil daripada sembahan itu, maka mereka menyuruh, tetapi falam yastajibu lahum, tidak pula dipenuhi seruan-seruan itu. Tidak menjawab, Tuhan-Tuhan itu tidak menjawab. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua dalam tempat kecelakaan. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang kafir itu melihat neraka dan mereka tahu bahawa mereka akan termasuk di dalam dia, maka mereka sedar pada ketika itu tidak ada tempat lain untuk mereka nak lari lagi daripada neraka tersebut. Maka apa yang kita dapat daripada ayat ini, bahawa bahaya syirik, di mana syirik ini akan menjatuhkan seseorang itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, segala tuhan-tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan sampai masa di mana mereka yang menyembah itu dia akan tersedar daripada kesilapan dia, tetapi dah terlampau lewat. Kan? Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ada menyebut, "Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Kan? Orang yang pengikut ataupun orang yang menyembah orang lain, maka pada ketika itu mereka semua akan mula berlepas diri antara satu sama lain. Contoh orang-orang yang mengikut Firaun pada zaman dahulu, mereka menyembah Firaun sebagai Tuhan. Bila di depan Allah Subhanahu wa taala masing-masing nak berlepas diri. Tak, aku tak buat apa, aku tak minta pun macam tu. Bukan setakat itu sahaja, syaitan pun melepaskan diri daripada kita. Innallaha wa, dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qala syaitan lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan pun nak melepaskan diri. Dia kata, aku ni buat, jangan salahkan aku ajak je, kau yang follow. Kan? Jadi pada ketika itu tidak ada siapa yang berkuasa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting untuk kita daripada sekarang kita memihak, kita menyebelah kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, yang mana daripada hanya kepada Dia kita bergantung pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja kuliah kita pada malam ini. Ia berlaku secara live lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, okey, bolehlah disebutkan di sini. Kalau tidak pun, kalau ada, kalau tidak ada mungkin boleh dituliskan di mana-mana. InsyaAllah saya akan cuba jawab dalam sesi yang akan datang. So Ustaz, apa nama ni? Ustaz Safwan. Ustaz Safwan jelas ya? Okey. Jadi Jadi saya rasa setakat itu sahajalah kuliah kita pada malam ini, insya-Allah.
Kita berjumpa lagi dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.